Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak minta maaf lah kalau ada sedikit kelewatan ataupun delay sikit sebab kami di koresponden bernama ni tukar studio kan. Jadi kalau kebiasaannya kami berada di studio di hadapan ataupun di atas, kali ni kami di bawah ini sahaja. Tapi walaupun koresponden bernama tetap diteruskan bagi memberikan kepada anda semua pelbagai informasi-informasi, khususnya koresponden-koresponden bernama lah, kita nak tahulah agaknya apakah perkembangan terkini yang berlaku di seluruh Malaysia. Kita akan bersama dengan wartawan atau biro bernama di seluruh Malaysia. Tapi hari ini kita nak memberikan fokus kepada tumpuan di Labuan dan juga kita nak bersama dengan Masjid Ahmad di Singapura. Nak tahulah agaknya apakah berita di sana. Jadi seperti biasalah dalam program koresponden bernama kita akan mulakan dengan statistik COVID-19 dan kita akan bersama dengan seperti mana yang saya katakan tadi bersama dengan wartawan biro bernama di Labuan dan juga koresponden bernama di Singapura. Dan di hujung nanti kita akan bercakap tentang satu isu yang memang relate lah dengan waktu sekarang ini, iaitu berkaitan dengan COVID-19, iaitu bagaimanakah caranya untuk kita menangani sindrom long COVID ini. Walaupun salam Jumaat untuk anda semua hari ini dalam program koresponden bernama, anda bertemankan saya Fazli Fuad. Rasa macam dah lama dah saya tak bersama dengan anda. Hari ini hari Jumaat seperti mana yang saya katakan tadi, 23 Julai 2021. Hari ini dah masuk 13 Zulhijjah. Maknanya di sini ialah kalau kita nak menunaikan pelbagai amal ibadah bersempena Aidiladha ini merupakan hari yang terakhir lah untuk nak melakukan amalan korban, sebab hari ini merupakan hari terakhir untuk hari tasyrik ya. Jadi memang bertepatanlah hari ini Jumaat kan untuk kita mengumpul seberapa banyak pahala sebaik mungkin. Baik, kita nak bercakap tentang statistik COVID-19 yang berlaku di Malaysia semalam dan seperti yang dijangkakan lah, kalau anda memang cakna tentang COVID-19 ini, anda dah tahu dah Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi Ketua Pengarah Dato' Dr. Noor Hisham Abdullah berkata bahawa Dato' Seri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata bahawa Tan Sri maafkan saya, okey, kalau misalnya kata berkaitan dengan COVID-19 ini, graf penurunan, bukan graf penurunan tapi graf statistik COVID-19 ini mendata lah di paras 10,000 dan ke atas, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 macam itulah selama lebih kurang dalam 1 ke 2 minggu ini, dan ianya mungkinlah akan menurun pada bulan hadapan, sama-sama kita doakan. Baik, terus saja tentang perkembangan terkini statistik COVID-19 yang berlaku di Malaysia semalam. Kita mencatatkan kes baharu 13,034 kes ya, 13,034 kes di mana meningkat berbanding hari sebelumnya 11,985 kes. Dan secara keseluruhannya kita mencatatkan jumlah positif COVID-19 964,918 ya, dan kes sembuh semalam kita mencatatkan 8,436 kes dan secara keseluruhannya 815,293. Semalam kita mencatatkan angka kematian menurun 134, tapi walaupun menurun tapi saya rasa ianya masih lagi tinggi. Salam takziah diucapkan kepada ahli keluarga yang meninggal dunia semalam. Okey, dan secara keseluruhannya kita mencatatkan 7,574 untuk kes kematian. Tapi apa yang membimbangkan kita, kalau anda lihat warna ungu, purple dekat situ, jumlah kes aktif yang masih lagi berada di persekitaran kita masih lagi banyak ya, 142,051 kes di ICU 938 dan yang memerlukan alat bantuan pernafasan 459. Tetapi dalam carta ini tumpuan harus diberikan di atas itu yang warna hijau, iaitu bersempena dengan program imunisasi COVID-19 kemasaan. Apabila kita mencatatkan untuk dos yang pertama dah pun melebihi angka 10 juta, iaitu 10.6 juta, yang melengkapkan 2 dos 4.9 juta, dan secara keseluruhannya kita dah pun melebihi 15 juta penerima untuk dos 1 dan juga dos 2. Jadi itulah dia sedikit perkembangan statistik COVID-19, dan ini dia kalau anda saya nak recap juga antara kes-kes taburan statistik COVID-19 yang berlaku di Malaysia semalam. KL dan juga Selangor masih lagi mencatatkan angka yang tertinggi. Jadi kita doakan agar hari ini akan berlaku penurunan. Tapi kalau tinggi sekali macam mana sekalipun, kita harus mematuhi sekali SOP yang telah pun digariskan, yang telah pun ditetapkan daripada kerajaan Malaysia menerusi MKN. Jadi daripada perkembangan COVID-19 kita nak beralih pula bersama dengan perkabaran berita daripada Labuan. Kita terus saja nak bersama dengan wartawan biro bernama di sana. Saya nak bersama dengan hari Jumaat, mesti bersama dengan Jai. Assalamualaikum Jai. Waalaikumsalam Fazli, apa khabar pagi ni? Alhamdulillah, sihat dekat sini. Maaflah Jai, hari ni memang kena cakap panjang sikit lah kan hari ni. Okey Jai,
Bagaimana sebelum kita lah, jarang sekali kita dapat bersama dengan Jai kan. Saya nak tahulah perkembangan terkini dekat Labuan. Sebelum Jai nak cakap tentang vaksinasi ni, bagaimana keadaan cuaca dekat sana? Okey ke hari ni? Hujan ke apa ke? Ya, keadaan cuaca pagi ni okey Fazli. Cuma sebelah Mhm. malam sejak beberapa hari lepas ni agak hujan. Ya, betul. Dekat Kuala Lumpur pun tengah malam semalam pun daripada Malaysia pun mengatakan bahawa ada beberapa tempat yang berlaku ribut kan, termasuk tempat saya di Betul. rumah. Okey, saya nak tanya tentang ialah perkara yang akan kami bawakan hari ini, iaitu berkaitan dengan Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Malaysia yang dijangka mencapai imuniti kelompok dekat sana. Difahamkan dia punya persennya 92.41%. Satu angka yang besar yang membanggakan kita. Mungkin Jai ada pengisian ataupun perkongsian berkenaan dengannya, Jai. Silakan, Jai. Baik Fazli, Labuan dijangka mencapai imuniti berkelompok mengawal penularan COVID-19 akhir bulan ini apabila penduduk dewasa yang menerima vaksinasi meningkat kepada 93.20% setakat semalam. Pengurusi Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 Labuan, Ridwan Ismail berkata pencapaian itu adalah hasil kerjasama ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan bencana Labuan, khususnya petugas kesihatan bersama wakil Majlis Perwakilan Penduduk MPP dan para sukarelawan daripada Privotim. Kesedaran penduduk tempatan tentang kepentingan imunisasi menyumbang kepada peningkatan ini, dan berdasarkan data bilangan individu yang telah divaksin kini ialah 63,839 daripada 68,500 jumlah orang dewasa yang layak, dengan 73.60% atau 50,418 telah melengkapkan dos kedua vaksin. Labuan menyasarkan pemberian vaksin kepada 95% penduduk dewasa untuk mengekang penyebaran COVID-19, dan bukan saja kepada penduduk tempatan tapi juga kepada warga asing di skim penempatan masyarakat pelarian Filipina dan kaki tangan sektor gas dan minyak serta perkapalan. Pengerusi MPP Muhammad Zul Faizal Abdul Manan berkata kehadiran penerima vaksin di 9 pusat pemberian vaksinasi PPV masih tinggi, iaitu lebih 2,000 orang sehari dalam tempoh seminggu ini. Program vaksinasi di Labuan berjalan dengan sangat baik dengan merekodkan kehadiran lebih 3,000 orang sehari untuk vaksinasi dalam tempoh 2-3 minggu terakhir ini, dan kebanyakan orang dewasa telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin di Pulau Bebas juga di sini. MPP Labuan telah ialah penyelaras untuk vaksinasi secara walk-in atau jumpa terus dan pandu lalu di Kolej Matrikulasi Labuan, Jabatan Kerja Raya dan Kampus Antarabangsa Universiti Malaysia Sabah. Labuan mencatatkan 24 kes COVID-19 semalam, menjadikan jumlah jangkitan kepada 9,527 kes, manakala 2 kematian dilaporkan, menjadi jumlah keseluruhan kematian sebanyak 144 kes. Jumlah kes harian yang direkodkan ini adalah penurunan ketara berbanding angka 3 digit yang dilaporkan pada Jun lepas, Fazli. Okey, itulah dia Jai. Tapi apapun saya harapkan bahawa andai katalah kita yang berada dekat Labuan ni, kalau boleh itu yang mana lagi belum lagi berdaftar, berdaftarlah cepat, sebab saya rasa Labuan ni antara negeri yang cepat jugalah kan untuk kita nak melancarkan proses PICK ini, dan saya harapkan juga Labuan menjadi seperti Langkawi lah, di mana boleh menjadi program rintis untuk produk pelancongan yang ada dekat Malaysia. Tapi kena orang yang ada kat semua tempat itu, contohnya dekat Langkawi atau Labuan, kena melengkapkan 2 dos barulah kita boleh datang ke Labuan untuk destinasi pelancongan nanti. Baik, terima kasih Jai. Itu saja Jai laporannya. Ada lagi apa-apa ke? Itu saja Fazli buat masa ni. Terima kasih banyak. Okey. Baik Jai, terima kasih Jai. Stay safe kat sana. Kisah lawan Labuan. Alright, terima kasih. Okey, itu dia, kita telah pun bersama dengan wartawan Biro Bernama di Labuan, Jailani Hassan. Baiklah, itulah dia. Kalau bercakap berkenaan dengan vaksin ini, kalau andai kata, saya percaya ramai di antara kita yang telah pun mendaftarkan diri di aplikasi MySejahtera. Kalau andai kata anda belum lagi mendapatkan tarikh janji temu tersebut, bersabarlah. Sebab sekarang ini, yalah, kalau sebelum ini, kalau yang mana tak dapat tarikh untuk janji temu tu, kita faham bahawa vaksin yang ada dekat Malaysia ini tidak mencukupi. Tapi lama kelamaan ianya akan sampai juga dekat negara kita ini. Seperti mana Fahman Niaga kata kan, lebih daripada 10 juta vaksin yang akan mereka bawakan untuk diberikan kepada rakyat Malaysia, insyaAllah. Okey, baik, daripada perkembangan di Labuan, kita nak bersama dengan ini dia wartawan Biro Bernama ataupun koresponden bernama di Singapura. Kita terus saja ingin bersama dengan Masita Ahmad. Assalamualaikum Masita. Waalaikumsalam Fazli. Okey, sihat ke tu di Singapura? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Masita, saya nak tanya tentang perkembangan COVID-19 yang ada dekat sana, dekat Singapura. Tapi sebelum tu mungkin nak bercakap tentang bersempena dengan Aididdahar, sambutannya di Singapura dulu. Mungkin Masita boleh kongsikan tentangnya terlebih dahulu?
Ya Fazli, saya suka sikit setting hari ni agak santai. Santai ya? Uh, Itulah ya agak dia. Macam santai. macam saya cakap lah, sebelum ni kita berada kat atas tapi ini studio baru kan. Tapi mungkin lah kalau Mas Sita kata santai, mungkin kita boleh dapat teruskan buat koresponden bernama di sini kan. Okey, jadi bagaimana keadaan di Singapura sekarang ini? Ya, kita mulakan dengan rakyat Malaysia dululah ya Fazli. Boleh? Ya, silakan. Seperti biasa kami di sini tidak dilupakanlah. Kalau saya kira hari ini genap kami rata-rata lah rakyat Malaysia di sini berada 462 hari genap pada hari ini. Sejak langkah ketat di pintu sempadan diperkenalkan tahun lepas lah bagi mengekang penularan COVID-19. Saya pernah menyatakan sebelum inilah dalam siaran yang lepas, apabila menyentuh tentang hubungan Malaysia dan Singapura ini, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sering mengulangi ayat ini dalam ucapannya, how the two countries are linked by history, geography and kinship. Mungkin ini yang diterjemahkan oleh beberapa rakyat mereka sendiri di sini yang mengakui mempunyai pertalian persaudaraan di Malaysia. Nama-nama seperti Ibu Kamisa, Umi Hamidah, Ayahanda Razif, Mama Melo, Papa Rashid, Kakak Krishna ni tidak asing lagi bagi kami di sini anak Malaysia. Baru-baru ini muncul pula nama baru, Encik Muhammad Anwar Taha, rakyat Singapura. Beliau merupakan pengarah urusan Pos TKI, sebuah syarikat logistik di sini. Jadi beliau amat bermurah hati pada malam sehari sebelum menyambut Hari Raya Korban, beliau telah menyumbang kira-kira 1,000 pack makanan dan minuman kepada rakyat Malaysia di sini. Yang menariknya, Encik Muhammad Anwar ni bertanyakan dulu menu kepada majoriti anak Malaysia di sini terlebih dahulu. Dengan kata lain, tidaklah mengikut keutamaan selera beliau sebagai penyumbang. Pada hari agihan tersebut, Encik Anwar dan timnya turut sudi berbuka puasa bersama-sama sebagai rakyat Malaysia di sini di salah satu pusat agihan yang dilakukan di Marsiling Drive Blok 24. Juga Encik Anwar menyatakan hasratnya untuk menyumbang kira-kira 600 pack daging korban kepada kita anak Malaysia di sini nanti. Kerja-kerja agihan pack makanan ini dan daging korban ini turut dibantu oleh beberapa sukarelawan yang terdiri dari kalangan rakyat Malaysia di sini, Fazli. Diketuai oleh Dina dan suaminya Razwan serta rakan-rakan senegara. Mereka mengambil tanggungjawab mengedarkan sumbangan ini. Sumbangan ini diletakkan di poin-poin tertentu di setiap penjuru pulau Singapura bagi memudahkan rakan-rakan senegara mendapatkannya lah. Menurut Dina, untuk daging korban nanti akan diserahkan kepada beberapa warga Singapura untuk memasaknya. Kerana ialah seperti yang diketahui, rata-rata rakyat Malaysia di sini menyewa bilik sementara sebab sebelum ini mereka berulang alik, jadi tiada kemudahan lah untuk mereka dapur seumpamanya untuk memasak. Itu ya Fazli, setakat ini perkembangan anak Malaysia. Kalau ada masa boleh saya kongsi untuk perkembangan COVID di Singapura. Ya, boleh. Masih lagi ada masa sebab penting juga untuk kita kongsikan. Kita nak tahu tentang perkembangan COVID dekat Singapura sebab sebelum ni saya ada terbaca juga mereka yang dah melengkapkan 2 dos vaksin diberikan kebebasan untuk makan di luar, ataupun makan di restoran atau kedai. Tapi kerajaan Singapura menarik balik disebabkan peningkatan kes yang mendadak dekat sana. Mungkin Mas Sita boleh kongsikan tentang perkara statistik COVID-19 yang berlaku di Singapura semalam. Ya betul tu Fazli. Singapura telah memperketatkan langkah pengurusan keselamatan komuniti dengan kembali ke fasa 2 amaran tahap tinggi. Bermula semalam hingga 18 Ogos, antara lain menyaksikan perhimpunan sosial hanya dibenarkan seramai 2 orang dari 5 sebelum ini. Juga tiada dining in lagi buat sementara, hanya take away dan delivery lah. Singapura sepatutnya berada dalam fasa 3 amaran tahap tinggi dari 19 Julai hingga 8 Ogos, tetapi terpaksa diperketatkan berikutan lebih 40 kluster-kluster kecil melibatkan pasar basah dan pusat makanan penjaja yang bercambah dan dikaitkan dengan pelabuhan
perikanan jurong. Setakat 12 tengah hari semalam, sejumlah 541 kes dikaitkan dengan pelabuhan perikanan itu. Kes-kes ini dikesan dalam tempoh seminggu saja, Fazli. Ya. Juga sedikit berkaitan program vaksinasi nasional Singapura sehingga 20 Julai. Singapura telah memberikan sejumlah kira-kira 6.8 juta dos vaksin COVID-19, menyaksikan kira-kira 2.8 juta individu sudah lengkap divaksin. Termasuklah saya. Ya. Singapura Alhamdulillah. mensasarkan 2/3 penduduknya lengkap divaksin menjelang sambutan Hari Kebangsaan pada 9 Ogos nanti. Juga untuk pengetahuan Fazli, lewat Ya. malam tadi, Kementerian Pertahanan Singapura mengumumkan bahawa mereka akan menangguhkan sambutan Hari Kebangsaan mereka yang sepatutnya pada 9 Ogos ini Ya. kepada 21 Ogos. Ini berikutan langkah ketat diperkenalkan semula lah. Ya, betul Ya lah. Fazli, Macam itu saja rasanya. Ya, betul. Macam dekat Malaysia pun apa-apa sambutan-sambutan besar, contohnya nanti kita nak menyambut Hari Sarawak pun ianya dilakukan secara hybrid sahaja kan untuk waktu pandemik sekarang ini. Okey, baik. Terima kasih Mas Sita di atas laporan anda. Jadi kita dapat mendapat perkabaran berita lah dari sana, orang Malaysia yang sambut Raya Haji dekat sana dan juga perkembangan COVID-19 yang berlaku di Singapura. Baik, terima kasih Mas Sita Ahmad. Stay safe dekat sana. Assalamualaikum. Terima kasih Fazli. You too. Thanks. Okey, baik. Itu dah. Kita telah pun bersama dengan koresponden bernama di Singapura, Mas Sita Ahmad. Okey, baik, daripada perkembangan tentang negara-negara ataupun negeri-negeri, contohnya tadi di Labuan dan juga di Singapura, sekarang ini kita nak membincangkan satu topik yang relate lah, yang ada kena-mengena dengan kita semua dan ianya saya rasa salah satu daripada pengetahuan am yang harus kita tahu andai kata kalau kita ni terjangkiti COVID-19. Kita nak bercakap tentang sindrom long COVID ini. Jadi kita terus saja ingin bersama dengan Dr. Ismail Yusof, doktor di klinik Medibiron Seksyen 18 Shah Alam. Assalamualaikum Dr. Ismail. Waalaikumsalam. Dr. Ismail dah ada ke? Okey, baik, Alhamdulillah Dr. Ismail. Okey, baik Dr. Ismail, kita nak bercakap satu daripada perkara yang amat membimbangkan kita, iaitu berkaitan dengan long COVID ini, dan kita pun mungkin ada di antara kita yang mungkin tidak mengetahui tentang long COVID ini. Mungkin sebagai permulaan Doktor boleh kongsikan apakah yang dimaksudkan long COVID itu dan mungkin boleh ceritakan tentang simptom-simptomnya terlebih dahulu. Silakan Doktor. Betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak Fazli menjemput saya ke rancangan koresponden Bernama TV. Jadi long COVID ni kan Fazli adalah satu sindrom ataupun penyakit lanjutan daripada jangkitan COVID, di mana long COVID ni berlaku pada individu yang merupakan bekas pesakit COVID dan di mana simptom-simptom ataupun tanda-tanda COVID tersebut berpanjangan untuk tempoh lebih daripada 12 minggu. Okay. Yang itu kalau ada simptom-simptom yang berpanjangan yang berterusan untuk 12 minggu. Ataupun lagi satunya berlaku simptom-simptom baru yang dulunya tak ada, sekarang ni tiba-tiba ada selepas tempoh 12 minggu tanpa ada punca-punca penyakit yang lain. Okey, itu dia. Lepas 3 bulan baru sama ada simptom itu terbawa-bawa berterusan ataupun berlaku simptom-simptom baru. Dan apakah simptom-simptom yang ada tu? Dia secara amnya adalah letih lesu, rasa penat, sakit-sakit badan. Dan dari segi spesifiknya pada otak boleh berlaku satu keadaan di mana disebut brain fog, iaitu berlaku kelembapan kepada proses pemikiran. Individu tersebut akan mengatakan dia rasa dia susah nak berfikir, susah nak buat keputusan, dia rasa macam dia ni buntu sedikit. Dan juga boleh jadi keadaan di mana mereka mendapat susah nak fokus, susah nak concentrate, dan boleh berlaku masalah psikologi. Contohnya kegelisahan, kemurungan. Itu di bahagian otak Fazli. Di bahagian jantung dengan paru-paru pula boleh berlaku susah nak bernafas, dada tu rasa sakit, jantung berdebar-debar. Di telinga pula boleh berlaku tinnitus. Maknanya rasa macam bunyi berdesing. Boleh berlaku hilang degi rasa dengan bau seperti simptom COVID juga. Boleh ada batuk berpanjangan, dan daripada bahagian perut dan usus boleh berlaku keadaan di mana sakit tersebut akan rasa mual, rasa nak muntah, kurang selera makan, berat badannya menyusut, pun boleh berlaku sakit-sakit otot, sakit-sakit sendi, dan boleh juga berlaku ruam di badan seperti ruam alergik, boleh berlaku juga hilang bulu-bulu badan ataupun rambut, dan juga boleh long COVID ini juga boleh mengganggu kitaran haid pada wanita. Itu dia, simptomnya memang meluas Fazli. Memang dia mengganggu proses kehidupan seseorang bekas pesakit tersebut.
Itu dia. Ya, betul. Banyak juga dia punya Memang simptom-simptomnya. betul. Tapi Memang betul. okey, sekarang ni kalau sesiapa yang terjangkiti COVID-19, kita tahu bahawa ada 5 kategori kesemuanya. Ya, Adakah betul. mereka yang berada di kategori 4 dan 5 sahaja yang harus diberikan tumpuan, yang mana mereka ni boleh mengalami simptom ini, ataupun bagaimana, doktor? Ya, Fazli. Kalau mengikut kajiannya ada dibuat di tempatan kita dekat Hospital Sungai Buloh, di mana pesakit COVID, bekas pesakit COVID kategori 4 dan 5 dikaji melalui teleconsultation selepas tempoh 4 minggu hingga ke 12 minggu dan seterusnya, didapati 65.9% menghadapi gejala-gejala long COVID ini, ataupun dari segi perubatan disebut post COVID-19 syndrome, yang mana antara 5 tanda-tanda yang utama adalah letih lesu. Dia rasa macam ada kegelisahan, susah nak tidur, lepas tu rasa mengah, susah nak bernafas, dan juga dia rasa ada batuk yang berpanjangan. Ini 5 simptom yang didapati paling utama dalam sindrom long COVID di Malaysia. Tetapi kajian yang dibuat di Indonesia, di Singapura dan juga di UK, didapati 10% daripada semua kategori, baik 1 sampai ke 5, 10% akan mendapat long COVID tersebut. Itu dia dari segi kajian, risikonya. Dan juga didapati Fazli, ada golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat long COVID ni. Antaranya adalah warga tua, yang keduanya adalah wanita lebih risiko tinggi berbanding dengan lelaki. Yang ketiganya adalah mereka yang mempunyai komorbiditi, bermaksud mempunyai penyakit-penyakit kronik yang tak terkawal, contohnya darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, obesiti yang melampau. Dan akhir sekali mereka yang merokok. Jadi ini golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat sindrom long COVID. Itu dia. Andai katalah kalau sindrom COVID ini kita alami, nak tahulah agaknya berapakah jangka masa untuk simptom ini berada di dalam tubuh badan kita ini, berapa lama tempohnya, dan adakah simptom ini akan boleh pulih, dan kalau nak pulih tu ada caranya ke ataupun ada ubatnya ke, atau bagaimana, doktor? Ya, Fazli. Terima kasih, soalan yang bagus tu. Kalau kita tengok jangkitan COVID ni, dia ada 2 fasa, ya Fazli. Fasa pertama adalah viral response ataupun gerak balas badan manusia ni terhadap jangkitan dan pembiakan virus dalam badan. Dan fasa yang kedua adalah fasa inflammatory response ataupun tindak balas radang ataupun inflamasi. So fasa yang kedua ni, yang fasa inflammatory response ataupun gerak balas inflammatory ni yang berpanjangan, yang membawa kita ke dalam sindrom long COVID ataupun post COVID-19 syndrome ni. Okey, jadi itu asas dia, di mana gerak balas autoimun ataupun pertahanan badan ni dia jadi teruk ataupun melampau yang berpanjangan selepas tempoh masa 3 bulan, 12 minggu tu ada simptom-simptom baru ataupun simptom-simptom lama tu terbawa-bawa. So InsyaAllah setakat ini, sebab COVID ni adalah penyakit yang baru di mana data-data dan juga pemahaman kita masih lagi kita kenal pasti dan kita mencerna dan juga kita analyse. So dari segi data yang ada, kita dapati yang simptom-simptom long COVID ni dia ada kemungkinan berterusan untuk 6 bulan dan juga ada juga sakit-sakit yang terbawa-bawa simptom ini sampai ke setahun. Tetapi berita baiknya adalah simptom ni insyaAllah kebanyakannya akan hilang dan dapat disembuhkan dengan mudah. Dan di Malaysia, ya Fazli, mereka yang jatuh pada kategori 4 dan 5, bila mana mereka ni dia keluar daripada hospital, terus akan diberi temu janji untuk berjumpa dengan pakar di hospital tersebut bila dalam tempoh-tempoh yang ditetapkan. Contohnya selepas 3 minggu, 6 minggu dan juga 12 minggu. Untuk pastikan mereka ni kalau ada gejala long COVID dapat rawatan daripada pakar sendiri. Untuk kategori 1 hingga ke 3 pula, mereka ini diberitahu pada masa mereka pergi ke CAC ataupun pusat pemeriksaan COVID ni, yang kalau ada gejala-gejala selepas tempoh 12 minggu ni untuk pergi terus ke hospital ataupun klinik kesihatan, berjumpa dengan doktor untuk menyatakan simptom-simptom COVID yang ada. Dan rawatannya memang mengikut simptom-simptom. Kalau ada batuk, diberi ubat batuk. Kalau ada sakit dada, dibuat kajian-kajian macam ECG, periksa darah untuk dapatkan diagnosis yang tepat dan diberi rawatan mengikut simptom ataupun tanda-tanda yang ada. Dan protokol pun dah siap, Fazli. Kementerian Kesihatan kita ni memang cekap. Alhamdulillah, saya memang berterima kasih banyak dengan Kementerian Kesihatan yang mana protokol rawatan COVID ni memang dah ada untuk long COVID ni. Dan dia meliputi semua disiplin penyakit, daripada psikologi, daripada penyakit jantung, kepada usus perut, kepada sendi, semuanya dah ada. Alhamdulillah. Itunya bagus sistem kesihatan kita.
Ya, maksudnya dekat sini pihak hospital masih lagi bertanggungjawab lah. Masih lagi. Kalau Ya, betul. kalau ada di antara pesakit-pesakit ini nak dapatkan rawatan susulan kan. Okey, Ya, nak betul. tahulah mungkin ada di antara kita penonton di Koresponden Bernama ni, Koresponden Bernama di Bernama TV ni, mereka rasa macam sebelum ni mungkin mereka tak tahu, sekarang mereka mungkin dah tahu dan mereka mungkin nak tanya, adakah doktor berbahaya, sindrom ni berbahaya untuk kita, untuk semua orang? Bagaimana doktor? Okey, setakat ni Fazli, memang soalan tu memang bagus. Banyak, saya pun dah join dah grup-grup long COVID di dalam Facebook ya, di merata dunia, bukan setakat di Malaysia saja. Ada persoalan yang sama yang Fazli utarakan tadi. So, seperti yang saya sebut, simptom-simptom di bawah long COVID ni dia memang menyeluruh daripada hujung rambutnya sampailah ke hujung kaki, dan dia ni banyak mengganggu aktiviti harian kita. Contohnya macam ibu yang menjaga keluarga, dia bekas pesakit COVID. Ada yang dituduh dia ni macam pemalas, tak saja nak ambil peluang, tak nak buat kerja rumah. Selepas tempoh 3 bulan suaminya marah dia ataupun anak-anak pun merungut. Tapi sebenarnya memang betul, dia ni memang ada simptom long COVID. Jadi simptom-simptom long COVID ni tak berbahaya. Setakat ini tak ada orang yang mendapat penyakit yang teruk sangat sampai perlu masuk hospital balik untuk rawatan ataupun membawa kematian. Tetapi simptom-simptom ini mengganggu aktiviti harian dia. Contohnya orang yang bekerja, dia tak dapat berfikir dengan tajam seperti dulu. Nak bercakap pun kadang-kadang tergagap-gagap. Nak buat kerja pun makin lama kita buat kerja makin kita penat. Contohnya macam ibu juga susah. So jawapannya, penyakit tu memang tak teruk, ada rawatan-rawatan ni tak membawa maut, tapi dia berpanjangan, tapi dia mengganggu kehidupan kita, Fazli. InsyaAllah ada kita ada 10 minit lagi doktor. Mat mencuburi masa kita ni. Mungkin doktor boleh kongsikan tentang andai kata kalau mereka ni yang mengalami simptom ini, ada cara tak untuk nak mengelakkan mereka terkena long COVID ini, dan adakah dengan pengambilan vaksin dapat mengurangkan risiko jangkitan daripada sindrom ini? Silakan doktor. Alhamdulillah, soalan yang bagus sangat Fazli. Okey, cara nak elak, first sekali jangan kena COVID. Itu yang penting. Okey. So, apakah golongan yang risiko tinggi untuk COVID ni? Mereka yang warga tua, kanak-kanak, ibu mengandung. Yang dua ni yang kita boleh ubah. Yang tiga memang tak boleh ubah. Yang ni, siapa yang ada comorbidity, penyakit tak berjangkit seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, yang teruk. So, kita kawal penyakit ni. Yang ketiga, mereka ni yang mempunyai imuniti badan yang rendah. So, kita pastikan imuniti kita bagus. So, daripada awal, kita sihatkan badan kita. Jadi, bila kita kena COVID, badan kita ni boleh menyekat penyakit yang radang tu daripada jadi long COVID. Itu satu. Yang keduanya, jangan amalkan benda-benda yang tak elok seperti merokok, minum arak ataupun vape, semua-semua tu. Itu perbuatan ataupun tabiat yang tak baik. Yang ketiga, yang paling penting, vaksinasi. Ini memang penting. Memang terbukti di mana vaksinasi ni mengurangkan simptom-simptom COVID, mengurangkan komplikasi COVID dan juga mengurangkan insiden kematian. So dekat situ itself kan Fazli, dia dah mengurangkan kejadian COVID dan juga dengan directnya, dengan langsungnya dia mengurangkan komplikasi long COVID. Memang vaksinasi kaedah yang paling baik dan bagus. Saya harap semua orang pergi ambil vaksinasi. Jangan fikir panjang, janganlah nak jadi tunggu dulu ke ataupun tunggu dah lihat, jangan. Terus ambil. Terima kasih. Baik, terima kasih doktor. Saya rasa penerangan yang cukup jelas berkaitan dengan long COVID ni. Terima kasih ucapkan kepada doktor. InsyaAllah ada apa-apa kita akan hubungi doktor kembali. Assalamualaikum doktor. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Koresponden Bernama telah pun sampai ke hujungnya. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.